Apa itu PDK? 1. PDK adalah ringkasan dari perkataan Pusat Pemulihan dalam Komuniti PDK. Yang kedua, PDK adalah salah satu program anjuran Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM untuk program pemulihan kepada anak-anak istimewa atau orang kurang upaya. Yang ketiga, Pusat Pemulihan dan Komuniti PDK adalah salah satu kaedah pembangunan komuniti untuk orang kurang upaya OKU. Dan yang keempat, di mana program pembangunan boleh dilaksanakan dengan penglibatan aktif keluarga dan masyarakat setempat supaya dapat mengecapi peluang sama serta diintegrasi dalam masyarakat. Sejarah PDK. 1. Pada tahun 1984, Kementerian Negeri Terengganu telah menjalankan projek rentis untuk penubuhan PDK di Malaysia. Kedua, antara agensi yang terlibat dalam PDK ialah WHO, Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Kementerian Kesihatan Malaysia. Yang ketiga, pada tahun 2018, PDK telah menjadi sebuah entiti bukan kerajaan NGO yang telah berdaftar di Jabatan Pertubuhan. Baiklah, di sini saya akan menerangkan mengenai falsafah PDK. Falsafah PDK ialah penglibatan komuniti yang mementingkan penglibatan masyarakat secara menyeluruh, iaitu ibu bapa, adik-beradik, sanak saudara, komuniti tempatan dan juga tenaga kerja tempatan digunakan secara optimum. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Mulyana binti Sarto dari kelas DIC 4C akan membentangkan objektif pemulihan dalam komuniti. Objektif yang pertama ialah membolehkan orang kurang upaya mencapai dan mengekalkan keupayaan fizikal dan mental ke tahap maksimum. Objektif yang kedua ialah membolehkan orang kurang upaya untuk mendapat akses kepada perkhidmatan dan peluang. Ketiga ialah menggalakkan penyertaan penuh dan interaksi sosial orang kurang upaya dan komuniti seperti pekerjaan. Objektif yang keempat ialah menggalakkan penggunaan kaedah dan teknik pemulihan yang berkesan yang sesuai dengan masyarakat setempat. Objektif yang kelima ialah mengurangkan penempatan jangka panjang di institusi. Objektif yang terakhir ialah menggalakkan sikap prihatin dan tanggungjawab masyarakat dalam melaksanakan pemulihan dalam komuniti. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Kamila binti Kemisan dari DC 4C. Di sini saya akan membentangkan mengenai ciri-ciri PDK. Ciri-ciri PDK terbahagi kepada 5, iaitu ciri yang pertama ialah proses pemulihan dilakukan dalam komuniti tempatan. Ciri yang kedua adalah ibu bapa dan ahli keluarga atau komuniti memainkan peranan yang penting. Ciri yang ketiga, menggunakan teknologi dan kos yang rendah. Seterusnya ialah ciri yang keempat, kaedah dijalankan secara di pusat dan di rumah. Dan ciri yang terakhir pula ialah iaitu ciri yang kelima adalah menggunakan sumber-sumber komuniti yang sedia ada. Assalamualaikum, nama saya Nur Akilah binti Abdul Muhaimin. Syarat-syarat penubuhan PDK. Syarat yang pertama, sekurang-kurangnya mestilah mempunyai 10 orang kurang upaya. Syarat yang kedua, kawasan mestilah strategik dan boleh diakses oleh orang kurang upaya dan keluarga. Syarat ketiga, ada individu atau kumpulan yang boleh menyumbang minat komitmen untuk menjadi pelaksanaan PDK. Syarat yang keempat, berdaftar dengan Jabatan ROS untuk bergerak sebagai sebuah pertubuhan. Syarat yang kelima, perlu mendapatkan pandangan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat yang berhenti. Assalamualaikum dan hai semua, nama saya Nur Aisyah Masya. Saya dari DIC 4C. Hari ini saya ingin menerangkan program yang dilaksanakan di PDK. Antaranya ialah
3M, iaitu membaca, menulis dan mengira. Seterusnya ialah meningkatkan motor kasar dan motor halus. Selanjutnya, pengurusan diri, latihan vokasional, program pemulihan dalam komuniti, perkembangan bahasa iaitu pertuturan, dan permainan, sukan, reaksi dan kebudayaan. Akhir sekali ialah perkembangan sosial. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nurul Nadra binti Kamaru Zaman dan saya dari kelas PEC 4C dan saya akan menerangkan sedikit tentang model PDK, iaitu model pemulihan dalam komuniti. Program PDK berteraskan kepada 3 model, iaitu yang pertama PDK di rumah dan yang kedua adalah PDK di pusat dan yang ketiga adalah PDK di pusat dan di rumah. Okey. Yang pertama adalah PDK di rumah. Program pemulihan dijalankan di rumah orang kurang upaya yang tidak dapat hadir ke PDK kerana kecacatan yang dialaminya ataupun masalah pengangkutan. Dan yang kedua adalah PDK di pusat. Program pemulihan OKU dijalankan di pusat PDK selama 4 jam sehari. Mereka akan datang ke pusat PDK untuk menjalani program pemulihan. Dan yang ketiga, iaitu yang terakhir, PDK di pusat dan di rumah dijalankan di pusat PDK selama 4 hari dan 4 jam sehari. Dalam seminggu, 1 hari selama 4 jam akan dihaskan untuk sesi ke rumah OKU untuk melihat perkembangan setelah menjalani program pemulihan.